أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia, pada hari ini kita dapat menyambung lagi ulang kaji juz yang kelima kita. Pada hari ini kita memohon pada Allah agar Allah berikan hidayah sebenar-benarnya, mengulang kaji berkali-kali kerana kita tahu tanda kepada ketaatan kita pada Allah dan Rasul adalah dengan kita tadabbur Al-Quran, maka kita akan nampak kesatuan yang ada dalam surah-surah yang ada, dan lebih daripada itu kita akan nampak kehebatan ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Di bahagian kedua insya-Allah. Semangat kita Ustaz ya. Allahu Akbar. Ya, dan bila ulang kaji ni Ustaz ni sebenarnya dia menyebabkan kita boleh ingat balik. Betul, ya. Dan kadang-kadang kita ada masa lupa. Betul, ya. Ustaz. Tapi iyalah bila kita ulang kaji ni, perasaan Ustaz sebenarnya macam mana? Allahu Akbar. Pertamanya satu macam yang selalu saya sebut, rasa bahagialah. Ya. Sebab kita dapat ulang kaji balik, teringat kembali tahun yang sebelum ini kita bermula, ataupun yang sebelum ini. Betul. Kita bermula. Dan saya juga dapat sahabat-sahabat kita di Facebook berkongsi dengan kita. Dia kata seronoknya sekarang ni bila baca ayat tu dia dah ada macam view ataupun gambaran tentang kefahaman ayat tu. Dia kata betul, alangkah seronoknya sekarang, subhanallah. Subhanallah. Ya, dan itu perkara amat penting Ustaz ya. Menjelang Ramadan nanti Allah harapnya Allah, tuan-tuan yang berada di rumah, bila kita dengar sahaja ada imam nak baca surah An-Nisa pada ayat yang ke-87 contohnya, kita dah ada gambaran betul, apa maksudnya ataupun apakah yang sedang Allah sampaikan. Mungkin tidak sempurna tetapi kita dapat menghayati serba sedikit. Jadi betul, pada hari ini kita ingin mendalami halaman 92 ya, pada ayat 87 Ustaz ya. Baik, kita mulakan ayat yang pendek ini, kesinambungan daripada semalam bila Allah menyatakan wa idza huyyitum bitahiyyah ya, bila seseorang beri greeting ya, ucapan salam, good morning ya, kita kena balas dengan sama ada lebih baik ataupun sama baik. Dan tidak hanya kepada orang Islam, kepada orang bukan Islam pun kita ada tanggungjawab ini, kerana semua perkara ini adalah innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Semuanya ini dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Allah hitung, Allah kata pada ayat 87, jom kita baca permulaan pada hari ini Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita masih menyambung di juzuk yang kelima, bahagian yang kedua sesi ulang kaji kita. Alhamdulillah. Dan semalam pun Ustaz kita bertadabbur juga ataupun kita melihat juga afala yatadabbaruna al-Quran. Allah. Jadi satu nikmat Allah Subhanahu taala hidupkan hati kita dengan kita baca al-Quran dengan bertadabbur. Allah hidup hati kita rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak melihat sekarang ni permulaan untuk saat ini ayat yang ke-87 atas sekali atas sekali halaman 87. Jom kita mula baca dengan murattal bayati insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه
ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Ayat 87, Allah tidak ada Tuhan selain Dia, Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tiada keraguan akan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Bila kita membaca ayat 86, 87 ini, kadang-kadang Ustaz kalau kita tidak tadabbur, kita mungkin rasa macam apasal Allah cakap Allahu la ilaha illahu selepas ayat pasal salam good morning ini, ya. Tetapi ideanya apa? Apabila kita cuba, kan sebelum ini cakap pasal perang apa sebagainya, sebenarnya perang ini hanya pada waktu dibenarkan saja, ya. Tetapi umat Islam kehidupan hariannya itu bukan ingin perang, tetapi inginkan keamanan, dan salah satu tanda keamanan ini ialah bila kita diberi salam, diberi penghormatan, kita akan balas lebih baik ataupun sama baik. Ya, kalau itulah cara kita membalas Ustaz, ya. Orang bagi salam kita balas, orang bagi good morning kita balas balik. Jadi sebenarnya Islam ini bukan agama peperangan. Ia adalah agama keamanan, dan kalau keamanan itu sampai kena berperang untuk preserve, untuk mempertahankan keamanan, kita kena buat. Dan dalam ayat yang ke-87 ini Allah menyatakan bahawa Allah tidak ada Tuhan kecualinya. Allah pasti akan menggabungkan ataupun mengumpulkan semua pada hari tidak ada keraguan. Siapa lagi yang lebih betul perkataannya? Pasal perkataan Allah inilah perkataan yang penuh dengan keamanan kepada orang yang ingin ikut kepada keamanan. Dan bila kita bercakap tentang orang beriman, ya, orang beriman, dia beriman kepada Allah yang benar, sudah tentunya mulut orang beriman ataupun tindakan orang beriman ini benar-benar untuk keamanan, ya, bukannya main-main ataupun kita hanya akan buat baik kalau orang buat baik dengan kita, kalau orang buat jahat kita akan buat jahat. Kita tidak, kita benar-benar akan membalas dengan bi ahsana minha au rudduha, ya. Paling hebat pun kalau ada orang menyerang, kita balas balik, itu saja. Tidak dibenarkan untuk membunuh, mengkelar, membuat kerosakan. Dan ini yang kita belajar dalam halaman 92 permulaan. Sebelum kita melihat lagi tentang ciri-ciri munafik, Allah bawakan agar kita terhindar daripada masalah sosial ini di dalam masyarakat. Pada halaman 93 kita akan melihat kepada ayat 93, ya. Bila kita tengok pada ayat 92, tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman kecuali kerana tersalah, ya. Jadi ada disiplin tentang kalau terbunuh, ya, di dalam, dan apakah hukum bunuh tersebut, ya. Dia punya peraturannya, ya, tebusan kena bayar. Ini tuan-tuan boleh baca, menyimak balik apa yang telah kita belajar sebelum ini. Ayat 93, barang siapa membunuh seorang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar. Ayat 93 kita baca bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak melihat sekarang ni ayat yang ke-93 saya. Ya. Kita perhatikan ayat 93 ni ada berapa idgham ma'al ghunnah, ada idgham ma'al ghunnah, ada ikhfa hakiki, ada izhar halqi. Jadi mungkin tuan-tuan boleh share lah, ulang kaji sikit ayat 93 tu, boleh buat catat sambil-sambil buat nota, boleh sertakan ayat 93. Okey, ayat ini ada idgham ma'al ghunnah dua tempat. Wa may yaqtul, contoh mukminam, dua tempat contohnya. Ikhfa hakiki kat mana? Jadi bolehlah kita cuba-cuba kita salin daripada ayat tu hukum-hukum tajwidnya insya-Allah taala. Baik, jadi kita baca ayat 93 dengan bacaan Murattal Hijaz insya-Allah. Jom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له
عذابا عظيما صدق الله العظيم. Dan barang siapa membunuh seorang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, dia kekal dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Ini kesinambungan dalam ayat sebelum ini. Kita bercakap tentang peperangan dibenarkan dalam Islam, Ustaz, ya, membunuh dengan sebab kita mempertahankan keimanan dan keamanan. Tetapi bila seseorang itu dia sengaja membunuh, ya, tidak dibenarkan, ada hukuman yang dinyatakan pada ayat 92 dan ayat 93. Kalau seorang itu betul-betul membunuh walaupun seorang beriman muta'ammidan, ya, dengan betul-betul niatnya, maka Allah kata jahanam adalah azabnya, maksudnya ialah kita tidak dibenarkan sekali-kali membunuh walaupun satu nyawa, ya, dan ada hukuman yang Allah beritahu, ya, ini adalah hukum jenayah, ya, kita maklum dalam kehidupan kita, dan lebih daripada itu bukan sekadar hukuman di sini, Ustaz, ya, hukuman itu boleh sampai ke sana, ya, kecuali apabila seseorang itu dia mengikut kepada peraturan jenayah yang telah diberikan di dalam surah An-Nisa. Dan pada ayat yang ke-94, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah dan jangan kamu mengatakan pada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan orang beriman. Nak ceritanya sampai ke tahap berperang pun, Ustaz, ya, kena tabayyun. Subhanallah. Pastikan, ya, dan jangan pula katakan ada orang bagi salam, kan, dia kata alah dia ni main-mainnya, strategi je, kan, jadi kita penggal dia juga. Kita kena diberikan panduan sampai tahap itu sekali dalam surah An-Nisa ini. Surah An-Nisa kita bercakap tentang keamanan sosial dalam rumah dan juga di luar rumah. Dalam ayat ataupun halaman 94 kita dijelaskan, ya, perjuangan ini penting, tidak sama orang yang duduk, apa istilahnya, Ustaz, menyenggeng dengan orang yang pergi berjuang, ya. Jadi Allah nyatakan pada ayat 96 itu darajat mereka itu amat tinggi seperti golongan Muhajirin Ansar yang berjuang dengan harta dan juga dengan dirinya. Kita juga sama, ya. Kita tidak duduk diam, kita belajar, kemudian kita terus bantu projek-projek fi sabilillah, ya, di masjid, ataupun kalau kita bercakap nak sampai pada bulan Ramadan, kita tolong buat apa aktiviti-aktiviti untuk membantu karya kita. Maka apakah ganjarannya? Ayat 96 kita baca bersama, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, jom kita melihat ayat yang ke-96. Pendek saja ayatnya. Kita perhatikan ayat itu, ada juga hukum-hukum tajwidnya, Ustaz, ya. Ada tim min tanwin bertemu dengan mim contohnya. Nun mati bertemu dengan ha. Tanwin bertemu dengan waw. Itu yang perlu kita cuba. Kita boleh cuba untuk kita nyatakan hukum tajwidnya. Ghafurur Rahim, tanwin bertemu dengan ra. Kan. Jadi insya-Allah jom kita baca dulu ayat ke-96 dengan bacaan Hijaz secara mujawad insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafuran rahima wa kana Allahu ghafuran rahima. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, Allah memberikan darjat daripadanya, beberapa darjat tinggi kepada orang-orang yang berjuang berjihad berbanding yang duduk saja, Ustaznya, duduk kerana dia dah tak mampu, ya. Dia dapat pahala juga, tetapi orang yang berjuang berjihad itu dapat lebih beberapa darjat, serta keampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bercakap tentang darjat ni, Ustaz, ya, mudah cerita zaman sekarang ni. Ada orang panggil Datuk Tarmizi, kan, dengan Tan Sri Tarmizi. Berbeza, Ustaz, kan, dengan panggil Fazrul Ismail. Biasa tak ada apa-apa, Ustaz, kan. Jadi itu baru di dunia, baru di dunia. Apatah lagi kalau di akhirat nanti, bila Allah naikkan darajat kita, sudah tentunya bukan sekadar darajat itu nama, tetapi gelaran, tetapi diberikan setiap dengan syurganya lagi 5-10 bintang, Ustaz. Jadi ini ganjaran pada siapa? Bagi tuan-tuan yang berinfak dengan diri dan juga dengan harta.
Diri ni maksudnya masa kita korbankan untuk membantu, untuk buat melaksanakan bantuan kepada orang yang memerlukan, projek untuk memandaikan masyarakat contohnya, ataupun mungkin kita dermakan harta kita, bagi rumah kita ruang untuk buat program. Itu sebenarnya adalah galakan dalam halaman 94 ya. Terus ya sampai ke hujung itu Allah bercerita tentang jangan sampai ada yang kata kami ni tak boleh berjuang, kami ni orang lemah ya. Padahal sebenarnya Allah kata nanti akan ditemplak. Ya, bukankah bumi Allah ini luas sebenarnya. Di hujung itu Allah bawakan tentang ketika kita dah mula bermusafir ataupun berjuang, kita diingatkan tentang ada rusah Ustaz ya, iaitu memendekkan solat kita, qasar. Itu satu hadiah daripada Allah SWT. Disambung pada halaman 95 ini tentang solat ketika perang. Ya, ayat 102 dan kemudian ayat 103 masih lagi ya, kalau katakan dah habis perang tersebut kena macam biasa baliklah. Pasal solat ini ada kitaban mauquta ya, kena tepati masanya. Dan perjuangan ini biasalah Ustaz, disakiti ataupun sakit, disakiti, tersakiti. Ya, kalau ada yang kata saya ni bukannya tak nak pergi bantu projek-projek NGO ke projek di surau masjid, tapi kadang-kadang saya buat program, saya suruh orang ni tak buat, saya sakit hati. Jadi daripada saya sakit hati, baik saya tak payah buat kan. Tapi Allah cakap apa? Ada ayat dalam ayat 104 ini Allah memujuk sebenarnya wala tahinu fi ibtira'il qaum. Ya, jangan kamu rasa lemah dalam mengejar cabaran ataupun musuh kamu ya. Allah kata apa? Jika kamu menderita kesakitan, ketahuilah mereka pun menderita sakit. Betul. Jadi kalau kita rasa alamak sakit hatilah kalau saya buat program, tak boleh ke saya buat program bersama dengan orang masjid tak sakit hati? Dah memang namanya ialah perjuangan, memang ada sakit. Ya, ada sakit, tetapi bezanya apa? Watarjuna minallahi ma la yarjun. Ya. Ada orang yang buat dekat gereja ke, buat program-program yang tak baik pun, mereka ada sakit hati, tapi mereka bukan mengharapkan Allah. Kita ada Allah. Allah pujuk di sini, wa kana Allahu aliman hakima. Dan macam mana kita nak dapat pujukan demi pujukan, kita nak mendapat ilmu demi ilmu, hikmah demi hikmah, Allah beritahu sumbernya pada ayat 105. Kita baca Ustaz. Baik, kita nak baca sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang ke-105. Menarik Ustaz. Tadi cerita pasal pendekkan solat hatta dalam perang. Dalam perang pun kena solat. Betul. Allah, maksudnya betapa hebatnya atau betapa tingginya nilai solat dalam kehidupan kita. Dan kita nak baca sekali Ustaz ayat yang bawah sekali Ustaz. Ya, betul. Ayat bawah sekali, iaitu ayat yang ke-105. Jom kita baca dengan bacaan murattal nahwan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad membawa kebenaran agar engkau mengadili di antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah kerana membela orang yang berkhianat. Jadi ini adalah sumber Ustaz ya, yang kita cakap tadi, pujukan Allah untuk sentiasa berjuang itu kitab yang membawa kebenaran ya. Kalau kita selalu baca Al-Quran, kita selalu dipujuk kan. Seorang ayah yang dia nak cari nafkah, balik rumah kena maksudnya penat dan sebagainya. Seorang ibu yang mungkin uruskan macam-macam, penat, memang penat. Kadang-kadang kita nak cakap dengan manusia ni ya, pasangan kita ke, dengan ayah mertua ke, dia mungkin boleh faham sampai satu level, satu tahap sahaja. Tetapi dengan kitab Al-Haq ini ia menyebabkan dia akan ada anzalna itu satu anugerah
anugerah, dia dapat macam hadiah, memujuk ya, litahkuma bainan nas bima arakallah. Oh subhanallah, arakallah iaitu apa, dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, iaitu sesuatu yang cara pandang Allah, ya, bukan cara pandang manusia. Cara pandang manusia kita mungkin rasa macam kadang-kadang burn out, Ustaz. Ya, rasa penat sangat, tetapi Allah pujuk. Dan ini pujukan pada siapa? Kepada semua. Tetapi bila muncul dalam surah An-Nisa ini, dia bercakap tentang untuk golongan wanita yang kadang-kadang dia mungkin kalau tak ada pandangan Allah, dia akan banyak komplain, Ustaz. Betul. Dekat Facebook ke dekat mana ke. Tetapi bila ada pandangan Allah, bercakap juga, tapi banyakkan bercakap kepada siapa? Kepada Allah dengan tahajud, ya. Jadi akhirnya bila keluar perkataan selepas itu, perkataan yang positif kepada anak, kepada pasangan suami, kepada kawan, kepada Facebook ke apa ke yang okey-okey, yang mencabar tu kita uruskan dengan panduan daripada Al-Quran. Jadi ini Allah kata, dan di hujung itu wala takul lil khainina khasima, jangan kamu membela kepada orang yang khianat. Ada kisah sebenarnya, ada sahabat, ada orang Islam, dia ni dia letak barang kepada tempat orang yang bukan Islam, jadi akhirnya orang menyalahkan si bukan Islam ini, ya, tetapi ini adalah satu khianat, ya, satu khianat. Tak boleh, ya, orang Islam tak boleh kita mengkhianati orang bukan Islam, ya, apatah lagi kepada orang Islam. Kalau salah kena minta istighfar sebagaimana ayat 106. Ayat 110, Ustaz, ya, dalam halaman 96 ini kita nak baca kerana di sini Allah memberikan panduan. Halaman 96 ini banyak panduan tentang istighfar. Oh subhanallah. Pasal apa? Pasal kadang-kadang kita ni nak jaga nama. Betul. Kadang kita jaga nama sampai kita cover line. Kan? Allah bawakan ayat 110 untuk panduan kita. Silakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazrul. Kita nak melihat sekarang ayat 110, Ustaz, Di tengah halaman 96 ini satu peringatan yang sangat baik. Mari kita baca dulu ayatnya 110 dengan bacaan murattal sika insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 110, dan barang siapa melakukan kejahatan dan menganiaya dirinya kemudian memohon ampun pada Allah, nescaya Allah mendapatkan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah janji Allah banyak dalam halaman 96. Kita berhenti sebentar, kita kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Ujian adalah tarbiyah dari Allah. Apakah kita akan sabar ataupun sebaliknya? Kesenangan yang datang selepas kesusahan, semuanya adalah nikmat dari Tuhan. Subhanallah.
dalam kehidupan kita, tak lepas dari ujian Ustaz Fazrul ya. Kita pun tadi bincang pasal ujian dalam kehidupan kita, solat antaranya. Betul. Bukan mudah-mudah kalau kita tak diberi kekuatan dan kita berusaha dengan kekuatan itu, Allah bagi pertolongan, dapatlah kita menuruti segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ujian dalam kehidupan kita, pastinya nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab biasanya kabus tak berpanjangan Ustaz ya. Setelah kabus berlalu pasti cerah kembali. Itu cara berfikir orang beriman Ustaz ya. Maksudnya apabila ada cabaran, sikit lagi akan sirna, akan hapus juga. Dan apatah lagi bila bercakap tentang syurga Ustaz ya. Jadi sirna dan syurga itu pasal di dunia ini memang ujian itu datang. Betul, ya, dia datang pergi. Mindset itu perlu kita bina agar kita tidak mudah stres ya, untuk berpegang dengan kebaikan. Pasal tadi kita dah melihat pada halaman 96 tadi. Betul, ya, Allah menegur kepada kumpulan orang beriman ataupun orang Islam yang sanggup untuk ambil barang dan kemudian dia pergi campak kesalahan ataupun barang tersebut pada tempat orang lain yang bukan Islam. Kemudian dia kata dia tuduh mereka yang buat kesilapan bila dikenal pasti kesilapan tersebut. Jadi Allah menegur untuk beristighfar. Kerana apa? Kerana bercakap tentang orang munafik sebenarnya adalah salah satu daripadanya, mereka ni nak nampak bagus setiap masa Ustaz ya. Dia sanggup menipu ya. Kalau kita tengok surah At-Taubah dalam perang Tabuk itu, mereka tak pergi perang pun dia pergi bagi alasan itu ini. Jadi kita tidak mahu, kalau boleh orang beriman ni mengaku kalau silap je ya, astaghfirullahalazim, dan kemudian kita baiki apa yang patut. Dan mungkin kadang-kadang kita ada bercakap-cakap ya, bercakap-cakap dalam ayat 114 halaman 97, istilah bercakap-cakap ini, percakapan rahsia ini digelar sebagai najwa Ustaz ya. Najwa itu sebabnya kalau ada yang nama najwa tu ada cakap yang tak bagus, ada cakap yang dibenarkan, najwa yang bagus, iaitu Allah cakap kalau dia bercakap-cakap rahsia, contohnya meeting, kemudian ada meeting lain dibuat untuk sedekah ataupun makruf ataupun islah. Apa maksud makruf? Perkara yang baik, ajak orang ke arah kebaikan. Dia dah meeting kan. Kemudian dia cakap, jomlah kita meeting lagi nak pastikan projek ini berjaya. Yang itu dibenarkan. Ataupun islah, nak membaiki keadaan. Dia cakap, kau kena baiklah dengan dia. Lepas tu dia cakap dengan seorang ni, kau kena baiklah dengan dia. Dia sebenarnya nakkan kamu. Kita menautkan islah di antara manusia itu dibenarkan ketika kehidupan kita ya, tetapi tidak boleh kalau najwa itu untuk merosakkan plan ke arah kebaikan ya. Jadi dalam ayat ataupun halaman 97 ni Allah menceritakan tentang jangan syirikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasal bila syirik ataupun berahsia untuk perkara dosa, maka kesannya itu sehingga kan boleh menyebabkan seseorang itu tidak normal Ustaz ya, cara berfikirnya. Dia sanggup untuk sampai dia membelah telinga binatang, melakukan amalan syirik. Pasal apa? Asalnya itu ialah dia cakap-cakap, pasal kita suka bercakap Ustaz kan, tapi cakap perkara yang tidak membawa pada sedekah, membenarkan iman ataupun makruf ataupun islah. Dan ini disambung pada halaman 98 ya. Apakah halaman 98? Allah menyatakan tentang orang beriman, beramal soleh masuk syurga. Ya, mungkin kita dah banyak dah kita dengar perkara ini, tetapi Allah cakap di hujung itu yang menarik Ustaz ya. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa lebih baik lagi perkataannya daripada perkataan Allah. Bila Allah cakap begitu ya, ini adalah janji ya, yang kadang-kadang kita terlupa. Syaitan pada ayat 120 itu dia akan meniupkan tipu daya. Tipu daya itu yang menyebabkan dia akan buatlah macam-macam cara berfikir yang tidak betul. Jadi bila kita tahu bahawa siapa lagi lebih betul kan, kalau contohnya lah anak kan, dia kata, ayahnya cakap nanti insya-Allah kalau kamu buang sampah, buat elok-elok kat rumah, abah belanja contohnya kan. Kalau katakan ayah ni selama ni memang dah bagi, kali ni ayah tambah dengan ayah belanja, anak takkan dia nak persoalkan pula betul ke ayah kan, pasal ayah dah selama ni beri yang terbaik kan, kecuali lah ayah tu selalu pukul dia ke apa sebagainya. Dan bila cakap tentang Allah, walillahil masalul a'la ya, maksudnya Allah dah bagi kita macam-macam setiap hari Ustaz ya. Bila Allah dah berjanji sahaja,
Ya, syaratnya apa? Mesti beriman, beramal soleh, bukan angan-angan seperti mana ayat 123. Dan ayat 124 menarik kerana Allah menyatakan tentang amal sekali lagi. Kita baca ayat 124 Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan, kita terus ke halaman 98 sekarang ini, kita melihat dan kita nak cuba baca ayat 124. Jom kita baca Taranum apa Ustaz Faz? Taranum. Kita cuba Taranum Sabah. Baik. Lepas ini Cikgu Nuriah akan tadabbur. Okey, baik. Terbaik tu. Kita baca ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. صدق الله العظيم. Dan barang siapa melakukan amal kebaikan, baik lelaki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Kita ingin mendengar mesej tadabbur daripada Cikgu Nuriah online. Terima kasih Ustaz Fazrul dan Ustaz Fazrul. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat 124, Allah mengingatkan saya bahawa Allah berjanji bahawa lelaki ataupun perempuan peluang untuk ke syurga adalah sama saja selagi mereka beriman dan beramal soleh. Oleh itu jelas kepada saya bahawa saya hendaklah sentiasa berusaha untuk menyimak jadual harian saya supaya sentiasa melakukan amal soleh dan terus istiqamah. Mudah-mudahan saya dan insya-Allah semua orang beriman diizinkan Allah ke syurga. Terima kasih diucapkan pada Cikgu Nuriah untuk sama-sama tadabbur tadi Ustaz ya, bercakap tentang sebenarnya peluang untuk ke syurga itu sama ya, lelaki ke perempuan ke sama sahaja ya, iaitu syaratnya mestilah mukmin ya. Dan ini untuk menidakkan pada setengah orang kata bahawa Quran ini hanya untuk orang lelaki saja kan. Dia cakap pasal biasanya kalau surah An-Nisa ni orang cakap pasal 2 3 4 kan. Yang itu lepas tu dia cakap Quran ni hanya untuk orang lelaki. Ini kumpulan feminis yang memperjuangkan wanita tetapi tidak berasaskan kepada panduan daripada Al-Quran. Allah jelas-jelas memberitahu bahawa dua-dua sama saja ya, dan Allah tidak pernah menzalimi walaupun naqira. Naqira ini macam dekat kurma itu Ustaz ya, dia ada dia punya selaputnya itu. Setipis itu pun Allah tidak akan ya. Dia kalau kat Terengganu macam mana kalau cakap secuat pun tak ada Allah menzalimi. Tuan-tuan ya. Jadi ini yang kita belajar dan Allah memperkenalkan pada ayat 126 itu walillahi ma fis samawati wa ma fil ard ya, wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Allah tahu segala-galanya. Bercakap tentang perkara ini pasal bercakap tentang puas hati tak puas hati ini memang lumrah bila bercakap tentang jantina lelaki perempuan Ustaz. Memang berlaku. Ya, dalam rumah tangga pun suami isteri pun dia selalu dia ada perasaan itu, tetapi Allah cakap bahawa Allah tahu segala-galanya ini kan. Kalau Allah nak jadikan kita ni satu jantina saja, satu iman saja boleh sebenarnya. Tetapi Allah jadikan ini sebagai ujian, lulus ke tak lulus, insya-Allah dapat hadiah ke syurga sebagaimana yang dijanjikan. Dan ada perbincangan tentang Nisa di hujung itu disambung pada halaman 99. Kita nak baca daripada ayat 131 Ustaz. Ya, baik. Ini adalah ayat sebagai pujukan kepada orang yang berpisah. Allah. Kita baca ayat 131. Baik. Perlu kekuatan juga tu Ustaz. Betul. Untuk apa tu cabaran itu kita baca ayat 131 di halaman 99. Kita cuba Taranum Murattal Bayati insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. ولقد وصينا الذين أوتوا
أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 131, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan yang di bumi, dan sesungguhnya kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelummu dan juga kepadamu agar kamu bertakwa. Tetapi kamu ingkar, jika kamu ingkar maka ketahuilah milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Berkali-kali Allah ingatkan pasal langit, bumi, semua benda yang hebat-hebat ini Allah punya. Ya, hadir selepas ayat berkaitan dengan yatafarraqa yu'nillah, iaitu kalau orang berpisah bercerai, kalau katakan itulah jawapannya, Allah kata Allah akan cukupkan. Subhanallah. Ya. Dan kalau kata stres sangat, ya saya ni tak ada pasangan nanti, saya ni digelar apa, duda ke janda ke, tak cukup, orang cakap macam-macam, kita tengok balik kepada langit dan bumi ini, maksudnya ialah Allah empunya semua perkara ini. Apa kisah sangat kan? Tapi, apa kisah sangat dengan manusia? Betul Ustaz, maksudnya jelas bukti pada kita kalau kita tengok sahabat-sahabat kita sekeliling kita. Kan berpisah tapi dalam masa yang sama Allah kurniakan kembali pasangan-pasangan yang lebih baik, kan? Jadi yang syaratnya takwa. Ya, subhanallah. Syaratnya takwa, pegang betul-betul kepada Allah, dan jangan kita sekadar ya, ada setengah orang ialah Ustaznya dulu tak pernah tak berjumpa. Bila dah berjumpa tu dia dah biasa hidup, dia rasa bahawa suaminya lah ataupun isterinya lah tempat dia bergantung. Tapi dalam Al-Quran As-Samad ini sekali sahaja dalam surah Al-Ikhlas. Jadi dalam berumah tangga ini itu adalah sunnah, tetapi kita kena jaga disiplinnya, ya. Dan Allah bekalkan tadi caranya, walillahi ma fis samawati wa fil ard wa kafa billahi wakila. Tawakal sebenar-benarnya cukuplah kepada siapa? Allah. Bukan suami, bukan isteri, bukan anak, bukan bos, tapi pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bercakap tentang perkara ini, kita sambung lagi pada halaman 100, ya. Ada ayat berkaitan dengan adil. Awal surah An-Nisa ada cakap pasal adil, kali ini muncul sekali lagi ayat 135, ya. Kita baca Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat 135 ni ada lebih kurang 4 baris. Ada 4 baris. Jadi jom kita terus baca ayat 135 dengan bacaan murattal jaharkah, insya-Allah. Dan insya-Allah nanti Cik Nadrah akan tadabbur Ustaz. Cik Nadrah akan tadabbur. Baik. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi kerana Allah, walau terhadap diri atau terhadap ibu bapa, kaum kerabat. Jika dia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kerana ingin menyimpang daripada kebenaran. Dan jika kamu memutarbelitkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahui Allah Maha teliti. Apakah tadabbur ayat ini? Kita bersama dengan Cik Nadrah online. Bismillahirrahmanirrahim.
Ayat ini mengingatkan saya untuk menjadi orang yang menegakkan keadilan dan menjadi saksi yang sentiasa menerangkan kebenaran kerana Allah, sekalipun untuk diri saya, ibu bapa atau kaum kerabat. Jelaslah yang saya perlu berlaku jujur dan tidak mengikut hawa nafsu kerana sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam setiap sesuatu yang saya lakukan. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Cik Nadrah, ya, peringatan Allah kepada orang beriman, kita yang ingin beriman ini adil. Maksudnya walaupun pada geng terdekat kita, iaitu ibu ayah kita lah. Kan, ibu ayah kalau tersilap, kita kena mengaku tersilap, dan inilah puncak kepada salah satu daripada puncak keimanan, tanda keimanan. Walau kena kat diri sendiri pun minta maaf, ya. Salah tetap salah, adil perlu diadili. Dan ini penting kerana apa? Itu lambang kepada keimanan, bukan kemunafikan. Inilah yang dijelaskan pada ayat-ayat selepasnya, Ustaz, ya. Pada halaman 100 dan halaman 101 itu, sehingga kan Allah menyatakan bahawa orang-orang munafik itu berada di mana? Pada ayat 145, fiddarkil asfali minan nar, ya, pada api neraka yang paling bawah sekali. Walan tajidalahum nasira. Allah letakkan sini tidak ada pertolongan. Pasal apa? Pasal selama hari ini mereka ni dia talam dua muka, Ustaz, ya. Dia tolong ke sana, minta tolong ke sini, dapat hadiah kat sini dia pergi ke sana, dapat mana dia ke sini. Tapi asasnya ialah kemunafikan ataupun tidak beriman kepada Allah Subhanahu taala, hanya untuk pedoman ataupun manfaat untuk diri sendiri sahaja. Jadi Allah beri peluang, ya, walaupun orang itu munafik, Allah kata kalau dia ini taubat, ayat 146, baiki diri, berpegang kepada Allah, pada Al-Quran ini, ya, dan ikhlaskan agamanya, bukan kerana ada agenda udang di sebalik mi sebagainya. Faulaika ma'al mu'minin, mereka itu bersama orang beriman. Wasaufa yu'tillahul mu'minina ajran 'azim. Allah akan beri balasan yang besar. Jadi inilah 10 halaman, Ustaz, ya, daripada surah An-Nisa. Kita dah lihat macam-macam cerita ada, kan. Apa yang Ustaz masih ingat 10 halaman ni? Satu perkara yang Ustaz rasa penting kita ambil perhatian. Antaranya, itulah keadilan itulah. Keadilan Maksudnya walau macam mana baik kita ataupun yang salah, tetap kita kena tegur dan kita kena mengaku. Betul. Dan itulah mudah-mudahan Allah beri kekuatan dan juga ujian tadi. Maksudnya dalam kehidupan kita pasti akan ada ujian. Tapi ingatlah bahawa segala bentuk ujian dan sebagainya hanya daripada Allah, dan Allah sahajalah yang mampu mengangkatnya kembali, dan baliklah ataupun kembalilah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bila isteri, bukan suami, bukan mak ayah, bukan anak, bukan bos, bukan sebagainya, tapi Allah lah yang sebenar-benar. Jadi adil dan juga ujian yang ada itu, kalau kita tak urus dengan baik, Ustaz, ni hati kita akan sakit. Akhirnya khawatir ditimpa dengan munafik dalam diri kita. Jadi inilah antara perkara penting dalam surah An-Nisa pada juz ke-5 yang kita sudah dalami. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala pimpin kita betul-betul dijauhkan daripada sifat nifaq dan diberikan kekuatan menghadapi ujian, Ustaz, ya. Sabran, ya, diberikan kesabaran, dan kita tetap adil walaupun ianya berkaitan dengan ahli keluarga kita. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, dipimpin Ustaz Tarmizi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahai Tuhan kami, ya Allah, jadikan hati kami hati yang senantiasa dipandu oleh-Mu, ya Allah. Hiasi kehidupan kami dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Jauhkan kami, ya Allah, hindari kami, ya Allah, daripada sifat-sifat madmumah, itulah sifat-sifat yang terkeji, ya Allah. Ampun dosa kami, ya Allah. Ampun dosa mak ayah kami, ya Allah. Ampun dosa sekalian muslimin, muslimat, mukminin dan juga mukminat. Birahmatika ya arhamar rahimin.
Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang senantiasa sabar atas apa juga ujian cabaran dari dalam kehidupan kami, ya Allah. Jadikan hati kami, ya Allah, hati yang senantiasa berpegang berpaut kepadamu, hanya kepadamu, ya Allah. Jauhkan kami daripada sifat-sifat munafik, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi. Kita ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita di online ya yang bersama pada hari ini belajar dan juga bertadabbur, dan juga pada tuan-tuan yang berada di rumah, berada di pejabat ya, agar kita terus mengambil tadi poin ni Ustaz apa? Adil. Walaupun ada ujian, teruskan minta Allah sabarkan kita, kerana jangan kita banyak membawang ya. Tapi kalau kita nak bercakap-cakap rahsia itu adalah untuk kebaikan, untuk perkara sedekah ataupun islah. Kita jelas perkara itu yang kita ingin sebarkan dalam masyarakat dalam tabung gerakan Al-Quran. Satu usaha kita agar masyarakat islah makin baik lagi dengan panduan daripada Al-Quran, sehingga kan wanita-wanita tidak lagi membawang, lelaki-lelaki tidak lagi mengumpat ataupun desas-desus, kecuali untuk kebaikan, untuk makruf, untuk islah. Kita bertemu kembali pada jam 5 petang Ustaz ya, dan juga pada 10 malam 6 pagi ulangan kita. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas untuk kita sama-sama membina masyarakat sosial yang stabil berteraskan kepada surah An-Nisa. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.